kita baru faham apa yang dimaksudkan dengan food security ataupun keterjaminan makanan. Masa Tun M jadi Perdana Menteri, ada satu program besar pertanian dihantar oleh arahan Tun Daim mari Terengganu. MB tugaskan bagi sambut di airport. Tun Daim ni mari dengan jet peribadi. Jet peribadi tu bagi dia pun kereta kacir je. Dia orang kaya. Turun jet peribadi pakai lipa je. Kita pergi sambut ni kasut kilat. Naik kereta, duduk sebelah dia. Dia tanya, kenapa you fokus sangat dengan padi? Petani kita tetap miskin. Kerajaan mengeluarkan berbilion ringgit setiap tahun untuk subsidi, untuk buat empangan, bina sistem pengairan, macam-macam. Bukankah lebih jimat kalau kita beli saja beras tu daripada luar? Kita tak perlu keluar subsidi, tak perlu bina empangan, tak perlu bina sistem pengairan. Hamba kata, Tung, kita boleh beli kalau ada orang nak jual. Bila tak ada orang nak jual, walaupun kita ada pitih, kita tak boleh nak beli. Dan mana-mana negara sekalipun, polisi mereka ialah mencukupkan apa yang nak disuap ke mulut rakyat sendiri sebelum daripada dijual kepada negara lain. Tengok, sekarang ni Indonesia ada stop penghantaran beras ke Malaysia sebab dia nak cukup untuk rakyat dia. Dan yang kita beli daripada negara luar, orang selalunya bangga bila boleh beritahu makan beras sian. Hamba pergi ke Thailand, jumpa dengan pengusaha-pengusaha industri beras di Thailand. Dia orang kata, peraturan Thailand, beras ni apabila dikilankan, dia mesti dihabiskan dalam masa 3 bulan selepas dikilankan. Kalau tak habis, dia mesti dilupuhkan sebagai makanan ternakan sebab dikira sudah tidak lagi berkualiti untuk dimakan oleh manusia. Tapi hamba sangat yakin dia tak lupuh sebagai makanan ternakan, tapi dia lupuh sebagai makanan kita di Malaysia. Dan kita berasa sangat bangga bila boleh beli beras siang. Kalau beli beras tempatan bawa gini, beras siang bawa gini. Bangga, kononnya inilah satu lambang kita orang kaya boleh beli beras mahal. Sedangkan beras tu ialah beras yang sudah tidak ada nilai.